Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah telah mengurniakan nikmat kepada kita hari ini, dan nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. InsyaAllah pada hari ini saya akan huraikan berkenaan dengan satu tajuk dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk berkaitan dengan menguruskan jenazah. Berkaitan tajuk pengurusan jenazah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila berlaku saja satu kematian, maka hukum wajib bagi Muslim untuk menguruskan jenazah tersebut. Maka bagi kata ulama, hukum menguruskan jenazah apabila berlaku kematian adalah fardu kifayah. Apabila ada satu kumpulan telah menyelesaikan jenazah tersebut, maka orang lain sudah tidak perlu untuk tidak menjadi berdosa kerana tidak menguruskan jenazah tersebut. Yang penting ada orang yang menguruskan seseorang jenazah yang telah meninggal, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Kata Syekh Salim dalam kitabnya Safinatun Najah, allazi yalzamu lil mayyiti arba'un khisalin. Kewajipan orang yang hidup kepada orang yang telah mati ada 4 perkara. Yang pertama, wa ghusluhu, memandikan dia, wa takfinuhu, dan mengafankan dia, wa salatu alaihi, dan solatkan atasnya, wa dafnuhu, maka kita hendaklah kebumikan dia. Jadi bila berlaku kematian, orang yang hidup hukumnya fardu kifayah melaksanakan 4 perkara ini. Wajib bagi orang yang hidup melakukan 4 perkara yang disebutkan tadi. Yang pertama, mandikan dia, kemudian kafankan dia, kemudian kita solatkan jenazah tersebut, dan yang terakhir hendaklah kita kebumikan dia. Hukumnya adalah fardu kifayah. Itu perkara asas yang telah kita bincangkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi ada meletakkan beberapa hadis berkenaan dengan pengurusan jenazah. Antaranya yang pertama, hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar hatta tamannaitu an akuna anna dhalikal mayyit. Rasulullah SAW mendirikan solat ke atas suatu jenazah. Kataan Auf bin Malik, ketika mana Rasulullah solat ke atas satu jenazah, maka baginda membaca doa ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, bila dalam solat jenazah terdapat 4 kali takbir. Takbir pertama kita baca surah Fatihah. Takbir kedua kita baca salawat di atas Nabi. Takbir yang ketiga kita akan baca doa.
maka doa yang maksur daripada hadis Nabi SAW adalah doa yang dibacakan dalam hadis ini. Antaranya doa ialah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang ini bagi jenazah lelaki. Jadi ini doa yang biasa kita hafal dan kita baca apabila berlaku kematian. Cukup setakat itu saja pun sudah memadai. Namun kalau kita hafal lebih lagi daripada itu, seperti mana yang disebut dalam hadis ini, maka itu lebih bagus. Maka itu lebih baik dan lebih bagus. Tapi kalau tak dapat nak hafal panjang-panjang seperti hadis ini, maka kebiasaannya kita akan baca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang itu juga sudah memadai. Yang ini bagi jenazah lelaki. Maka kalau bagi jenazah perempuan, kita akan baca Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu bagi jenazah wanita ataupun perempuan. Kita ubah hu kepada ha. Jadi tuan-tuan, hadis ataupun bacaan doa itu terdapat ataupun maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu hadis yang pertama. Kemudian apabila selesai takbir yang ketiga, maka takbir yang keempat kita akan baca lagi satu doa. Doa ke atas jenazah, antara doa yang maksur juga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu doa yang pada takbir yang keempat. Hadis yang pertama menceritakan tentang doa ke atas jenazah ketika mana solat, yang mana Nabi baca ketika mana solat jenazah terhadap seseorang lelaki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pertama. Hadis seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah menerima doa keampunan mereka kepada jenazah itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan, hadis ini menceritakan tentang jumlah jenazah, jumlah jemaah dalam satu solat jenazah. Hadis ini menyatakan lebih baik ataupun afdal jika seorang muslim itu yang meninggal dunia, maka jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang mana mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Maksudnya 40 orang ini dia tidak melakukan perbuatan syirik. 40 orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dan 40 orang ini solat ke atas sesuatu jenazah itu. Maka kata Nabi SAW, Allah akan menerima doa keampunan kepada jenazah tersebut. Jenazah tersebut. Jadi dalam hadis ini menyatakan ada satu perbincangan berkenaan dengan jumlah jemaah solat jenazah. Sebenarnya berapa orang yang dibolehkan untuk solat jenazah ni? Berapa jemaah yang sepatutnya? Timbul persoalan, boleh ke kalau kita solatkan jenazah itu hanya kita solat seorang-seorang je? Hanya berseorangan saja? Ataupun tak cukup 40 orang pun, boleh ke? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tajuzu salatul janazati furada bila khilaf wa sunnatu an yusalli jama'atan. Harus solat jenazah dilaksanakan secara bersendirian atau seorang-seorang tanpa khilaf. Tapi sunnahnya adalah kita laksanakan secara berjemaah. Jadi tak ada masalah kalau untuk kita solat jenazah seorang-seorang, hukumnya harus, tiada khilaf.
Tapi sebaiknya kita laksanakan solat jenazah secara berjemaah. Berapa orang yang afdal seperti mana disebut dalam hadis tadi? 40 orang. Yang itu yang terbaik, yang baik. Maka dalam hadis yang lain juga ada menjelaskan tentang jumlah rakaat, jumlah saf dalam solat jenazah. Berapa saf yang digalakkan dalam solat jenazah? 1 ke 2 saf ke ataupun lebih? Dalam satu hadis riwayat Malik bin Hubairah, daripada Malik bin Hubairah, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamut fa yusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa aujaba." Tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu disolatkan ke atas jenazah itu 3 saf di kalangan kaum muslim, melainkan wajib bagi jenazah itu syurga Allah. Jadi hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, satu jenazah itu jika disolatkan oleh 3 saf jenazah muslimin, jemaah muslim, kita buat 3 saf jemaah. Seorang jenazah, kita buat 3 saf jemaah di kalangan orang muslim, maka Nabi sebut jenazah itu wajib bagi dia syurga. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nak kata apa dalam hadis ni? Paling kurang 3 saf digalakkan. Ada juga persoalan lain, kata kalau tak cukup sebab tak ramai orang, orangnya ada dalam 5 ataupun 7 orang. Contoh saya ambil 7 orang. Takkan nak buat 3 saf juga, 7 orang tapi kita nak buat 3 saf juga ke? Dalam satu hadis juga ada menceritakan, hadis daripada Abu Umamah, "Shalla Rasulullah ala janazati wa ma'ahu sab'atu nafarin faja'ala salasata saffan wasnaini saffan." Satu ketika Nabi solatkan satu jenazah bersama dengan 7 orang sahabat yang lain. Nabi seorang dengan 7 orang yang lain. Maksudnya ada 8 orang. Nabi jadi imam dan 7 orang makmum. Maka Nabi susun 7 orang itu macam mana? Nabi susun saf pertama 3 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Maksudnya dalam 7 orang itu Nabi tetap buat 3 saf. 7 orang Nabi jadikan juga 3 saf. Sebab apa? Nak balik pada hadis tadi, Nabi kata jika seorang jenazah itu disolatkan oleh 3 saf jemaah muslim, maka wajib bagi jenazah itu syurga. Jadi dalam hadis yang seterusnya saya baca tadi, Nabi solat bersama dengan 7 orang sahabat. Tapi Nabi tetap buat 3 saf. Saf pertama 3 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Jadi 7. Maka Nabi tetap buat 3 saf. Maka kesimpulan dia, kata Imam An-Nawawi, disunatkan solat jenazah 3 saf. Kalau lebih lagi afdal. Kalau lebih lagi afdal. Selesai dekat situ berkenaan dengan saf dan juga jemaah solat jenazah. Berapa bilangan jemaah dalam solat jenazah. Ada juga riwayat yang lain mengatakan ma min mayyitin yusalli alaihi ummatan muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Dalam hadis riwayat daripada Aisyah, kata Nabi, seorang jenazah yang disolatkan oleh 100 orang umat Islam, maka mereka akan memberi syafaat kepada jenazah tersebut. Dalam hadis ini pula menyatakan, Aisyah kata Nabi menggalakkan untuk jemaah yang solat jenazah itu 100.
Jika dapat seramai 100 orang, maka mereka akan memberi syafaat kepada jenazah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kesimpulannya ialah solat jenazah ni kita nak buat seorang-seorang pun boleh. Nak buat berjemaah lebih afdal. Sunnatnya kita buat secara berjemaah. Berapa bilangan dia lagi ramai lebih bagus. Kata Nabi kalau 40 orang maka wajib bagi dia syurga. Kalau dapat 100 orang, maka orang yang solatkan itu akan bagi syafaat kepada jenazah itu. Kalau lebih lagi bagus. Bagaimana pula dengan bilangan saf? Paling afdal lebih sekurang-kurangnya kita buat 3 saf walaupun tak ramai. Tapi kalau tak dapat 3 saf pun tak apa, boleh solat jenazah tersebut masih lagi sah hukumnya. Itu hanya perbincangan dari sudut fiqh dalam bab solat jenazah. Tak ada masalah. Selesai dikit situ. Kemudian hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli anha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratan? Qala mislul jabalainil azimaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyaksikan jenazah, yakni bersama-sama menguruskannya sehingga dia turut solatkan jenazah itu, maka baginya pahala 1 qirat. Sesiapa yang menyaksikan jenazah, yang ini menguruskannya, sehingga ia dikebumikan, maka baginya pahala 2 qirat. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa itu 2 qirat? Maka baginda menjawab, sama seperti 2 gunung yang besar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan, dalam hadis ini nak menceritakan tentang kelebihan bagi mereka yang menguruskan jenazah. Kelebihan bagi mereka yang menguruskan jenazah. Kata Nabi, jika seseorang itu bantu untuk menguruskan jenazah sehingga selesai solat. Maksudnya lepas solat jenazah, dia balik ke rumah. Dia tak ikut pergi kubur. Biasa ada segelintir masyarakat kita, dia buat begitu. Dia sampai solat, lepas tu dia balik. Dia tak ikut pergi kubur. Maka Nabi sebut, falahu qiratun. Bagi dia tu 1 qirat pahala. 1 bukit. 1 gunung pahala yang besar. Kata pendapat ulama, besar bukit itu besar mana? Antaranya ada pendapat mengatakan Bukit Uhud, seperti Bukit Uhud. 1 qirat itu Bukit Uhud. Jumlah dia, besar dia. Kemudian barang siapa yang menguruskan jenazah sehingga selesai pengebumian. Dah solat, kemudian dia ikut pergi tanah kubur, selesaikan pengebumian, baru dia balik. Maka yang ni Nabi sebut, lahu qiratan. Dia akan mendapat 2 pahala 2 gunung. Seperti pahala 2 gunung. Maksudnya kalau kita ibaratkan 1 gunung tu 1 Bukit Uhud, maka kalau dia dapat 2 gunung, maka dia dapat 2 pahala besarnya seperti 2 Bukit Uhud. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dapatlah di sini bahawasanya betapa besarnya pahala orang yang menguruskan jenazah. Lagi-lagi dalam situasi sekarang ni yang berada dalam pandemik COVID-19, sangat besar pahala bagi mereka yang menguruskan jenazah-jenazah pesakit COVID. Yang mana bila nak uruskan jenazah COVID tu, dia kena pakai PPE full, panas. Panas-panas ni dia pergi korek, dia pergi tanam, dia pergi dekat tanah perkuburan, dia solatkan, kemudian dia timbus balik dalam suit yang penuh tu. Maka dia kena buat kerja yang berat sebegitu. Tak boleh buat ramai-ramai, buat di 4-5 orang je.
oleh ramai kat situ. Jadi sangat besar pahala bagi mereka yang menguruskan jenazah dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini. Semoga pahala yang besar untuk mereka seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang saya baca tadi. Hadis seterusnya daripada Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Nuhina 'anit tiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina." Kami kaum wanita dilarang untuk mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, namun ia tidaklah tegas sampai kepada hukum haram ke atas kami. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini pula menceritakan tentang hukum wanita mengiringi jenazah ke perkuburan, tanah kubur. Maka dalam hadis ini Nabi kata nuhina. Kata Ummu Atiyah nuhina, Nabi melarang. Tapi Ummu Atiyah kata larangan itu tidaklah sampai larangan haram, cuma larangan makruh sahaja. Dia tidaklah terlalu tegas kerana ia hanya larangan makruh. Jadi perempuan boleh pergi ke kubur, cuma hukumnya adalah makruh, tidak digalakkan sangat. Tidak digalakkan. Namun bagi isteri hukumnya berbeza, kerana dia masih berada dalam tempoh iddah. Tempoh iddah 4 bulan 10 hari. Yang itu nanti saya akan bahaskan dalam tajuk yang lain berkenaan dengan iddah kematian suami dan juga iddah berkabung, larangan-larangan dalam berkabung. Nanti saya akan huraikan dalam bab yang lain. Jadi kesimpulannya, hukum wanita menziarahi, mengiringi jenazah ke perkuburan adalah hukumnya makruh sahaja, tidak sampai larangan haram. Ini juga pendapat Imam An-Nawawi sendiri. Hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa zalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Baginda bersabda, percepatkanlah langkah kalian ketika menghantarkan jenazah ke tanah kubur. Jika jenazah tersebut adalah orang yang soleh, maka kalian telah menyegerakannya ke arah kebaikan. Dan jika dia adalah sebaliknya, yakni bukan orang yang soleh, maka kalian telah melepaskan kejahatan daripada tanggungan-tanggungan kalian. Jadi tuan-tuan, ini hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang sahih. Jadi kita disunatkan untuk mempercepatkan pengurusan jenazah. Jika tiada apa-apa halangan, maka hendaklah dipercepatkan, sunat hukumnya. Namun jika ada masalah-masalah ataupun halangan yang tidak boleh dielakkan, maka tak ada masalah untuk kita lewatkan. Contoh situasi sekarang saya ambil, jika seseorang meninggal di hospital kerana sakit jantung ataupun sakit paru-paru, maka kebiasaannya pesakit itu, jenazah itu akan dibuat swab test. Jadi bila nak dapat result swab test tu, kadang-kadang ada yang lambat, ada yang sehari, ada yang makan masa 2 hari. Dah meninggal lah ni, tapi kena swab test dulu, maka kena tunggu sehari ataupun 2 hari. Maka yang ini sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, maka hukumnya tak ada masalah. Maka dah dapat keputusan, cepat-cepat kita uruskan jenazah tersebut. Ataupun ada sesetengah tanah perkuburan yang mana kebanyakan di kampung-kampung, dia tanah kubur dia gelap, tak ada lampu limpah. Kalau tak ada, meninggal waktu malam, jadi tak boleh nak tanam waktu malam tu, gelap. Maka dia boleh tunggu waktu pagi besok dan kita selesaikan pada waktu pagi. Yang itu tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja disimpan, tunggu, dia biar lama, tak ada sebab apa pun, maka hukumnya di situ tidak dibenarkan dan tidak digalakkan. Dia saja tunggu biarlah seminggu pun, tak boleh. Yang itu tak boleh. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, hendaklah kita percepatkan menguruskan jenazah tersebut. Okey, untuk akhirnya saya nak kongsikan beberapa persoalan tambahan di sini berkenaan dengan jenazah yang mati terbakar. Jenazah yang mati terbakar. Perlukah kita mandikan jenazah yang mati terbakar? Menurut para ulama menjelaskan, hukum asal mandikan jenazah adalah wajib, sama ada dia terbakar ataupun tidak.
dia bakar ataupun tidak, hukumnya wajib. Tapi jika terdapat kesukaran untuk memandikannya ataupun kebakaran itu terlalu teruk, jika kita mandikan mayat itu akan menyebabkan kulit-kulitnya tertanggal, makan rosak kulit dia, terjatuh dia segala isi badan dia terjatuh kalau kita mandikan, tak boleh guna air. Maka digantikan mandi jenazah itu dengan menggunakan tayammum. Guna tayammum. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Saya ambil contoh juga. Kita boleh tengok dalam pandemik COVID-19 ini, jenazah yang mati disebabkan COVID, maka dia tidak dimandikan dengan air biasa, tapi cukup sekadar tayammum sahaja. Wallahu alam. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Satu. Yang kedua, pengurusan bagi jenazah, anggota jenazah yang terputus. Pengurusan bagi anggota manusia yang terputus. Jika manusia ni ada bahagian-bahagian yang terputus. Contoh, saya ambil contoh situasi. Saya ambil contoh pelupusan anggota manusia yang masih hidup. Contoh, manusia ni dia hidup lagi, tapi kakinya terputus. Mungkin dia sebab kena potong sebab kencing manis, ataupun dia accident, ataupun patah dan sebagainya. Wallahu alam. Orangnya hidup tapi anggotanya putus. Jumhur fuqaha mengatakan hendaklah ditanam anggota yang terputus itu tanpa dimandikan dan tidak disolatkan. Maksudnya bagi mereka yang terputus anggota badan, contoh macam kencing manis, dia kena potong kaki, maka cukup kita balut dengan kain dan kita tanam. Tak perlu kita mandikan, tak perlu kita solatkan anggota tersebut. Ini satu situasi. Orang masih hidup tapi anggota kaki ataupun tangannya putus, maka tak perlu solat, tak perlu mandi, cukup kita balut, kafankan dan kita tanam. Yang kedua, jika orang tu dah meninggal, yang ni orang tu sekali meninggal. Jika berlaku accident, orangnya, contoh situasi, orang tu dah lama dah meninggal, minggu lepas meninggal sebabkan accident. Bila seminggu lepas tu baru terjumpa serpihan jari dia, contoh jari dia terputus, kita pergi semula ke tempat kejadian, kita baru jumpa, oh jarinya masih ada, tertinggal. Orangnya dah tanam dah ni, dah meninggal lama dah, seminggu dah. Seminggu lepas tu baru kita jumpa jari. Maka menurut mazhab Syafi'i hendaklah dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan, walaupun sebahagian kecil sahaja yang dijumpai. Wajib mandi, solat, kafan, solat dan dikebumikan seperti mana jenazah biasa. Sebab apa? Sebab orangnya ni dah meninggal dah. Minggu depan tu baru kita jumpa serpihan jari ataupun telinga yang putus. Tak kira minggu depan ke, besok ke, lusa ke, tak kira lah berapa hari pun, orangnya dah ditanam, kemudian baru jumpa serpihan anggota. Maka serpihan anggota yang kecil itu, walaupun sebahagian kecil, maka kita wajib buat seperti jenazah biasa. Mandikan, solatkan, kafankan dan kita tanam seperti jenazah biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sekadar itu berkenaan dengan bab pengurusan jenazah dan hadis-hadis berkenaan dengan pengurusan jenazah yang dinyatakan, yang diletakkan dalam kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada tajuk yang lain. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.